Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 17. Kat mana ya? Ayat baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ke-10-nya hayat. Allah adalah zat yang maha hidup. Hayat bahasa Arab, bahasa Melayu makna hidup. Kita tak mahu ke sifat tu, kita nak faham Allah yang hidup. Bukan hidup tu suku, Allah suku. Cara sifat ni nak cara ke zat tu lah. Bila sebut hayat, hidup, Allah hidup. Jadi wajib kita bertikad Allah Ta'ala itu hidup. Hidup ni lawannya mati ya. Sebagai buktinya sekiranya Allah tidak memiliki sifat hayat, tak hidup, tiada wujudlah alam semesta ini. Dan ini mustahil bagi Allah. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati. Sifat hayat artinya sifat hidup. Allah itu yang hidup. Allah hidup. Allah mustahil sekali-kali mati. Mana bila kita sebut Tuhan, Tuhan sudah semestinya hidup. Kerana makhluk pun hidup, takkan Tuhan pula mati. Jadi bila sebut Tuhan, hiduplah. Yang kita nak faham bahawasanya hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sebagaimana lain-lain sifat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu seperti Allah. Tidak ada sesuatu seperti Allah tu, seperti zat Allah, seperti sifat Allah. Dan kita hidup kak, Tuhan hidup kak, betul. Kita hidup ini pemberian Allah. Allah hidup, bukan orang beri dia hidup. Dia yang hidup, yang tidak ada mulanya mati. Kita hidup ni, dia dulu mati. Jadi kalau ni hidup dulu mati kat gini, mati pula, dipanggil hidup yang tidak sempurna. Hidup Allah Ta'ala ini hidup yang kamalat, yang sangat maha sempurna. Takut dia tak ada. Kita hidup kok, Tuhan hidup kok, sama kok, tak. Hidup kita kekurangan. Pasal asal mati. Dipanggil anak beranak mati. Dulu mati, ni hidup kat gini, mati pula. Hidup pula. Wa kaifa takfuruna billah wa antum amwata. Akuntum amwata. Macam mana kamu kufur kepada Allah padahal kamu dulu mati? Dulu kita mati kan? Masa setitik mani mati. Mati maknanya tidak ada nyawa. Sekarang hidup, dan Allah akan mematikan kita pula. Lagi mati pula. Semua benda ni yang hidup asalnya mati, melainkan Allah. Ini sahaja juga yang kita nafikan dalam kita kata la ilaha illallah. Termasuk juga bila kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang hidup, yang tidak mati, yang tidak akan hilang, tak pupus, tak binasa, tak rosak. Melainkan Allah Ta'ala saja yang hidup, yang tidak akan mati-mati. Hidup Allah tidak dengan nyawa. Kita dengan nyawa tak kau. Cabut nyawa, apa kerang tu? Dan ni mana nyawa dia? Tak lapar rasa lagi, tak mari lagi. Israel alaihissalam tak mari lagi. Mari dia senyap. Ada apa? Rasa nak pisah atau bomo ke?
Tok Mudin ke, doktor ke. Doktor mati. Doktor. Nah. Doktor mati dah. Nah, biasa saya cakap banyak ah. Dah doktor mati. Nah. Dah benda yang tak mati, yang tak mati Allah Subhanahu taala. Dan benda lain tak ada. Akan mati belaka, akan rosak, akan hancur, akan binasa, akan hilang, akan punah. Allah hidup selama-lama yang tidak ada permulaan bagi hidup Allah Ta'ala. Kita ada mula daripada tak hidup menjadi hidup. Kita hidup dengan nyawa, Allah tak hidup dengan nyawa, sebab tidak mati. Kita bila datang malaikat Israel AS mengambil nyawa, wakil yang muktamad daripada pihak Allah, maka senyap anak kita dipanggil mati. Nampak? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah akan mematikan kamu dengan izin Allah wakil yang diutuskan kepada kamu, yang Israel. Nampak? Dan Allah tak mati, dia tak hidup dengan nyawa. Kita hidup dengan menapah. Ikan menapah. Nak dia kena ada udara, tak ada udara mampu ikan. Hidup tu gas. Nah. Nimbul belaka ikan. Pasal dia kena ada udara. Jang hidup kat dia mampu. Tak ada bateri. Bateri tu nyawa dia. Nah, kereta mampu. Nah, pasal rosak, tak ada minyak dan sebagainya. Nah, yang tidak akan, yang hidup selama-lama Allah Subhanahu wa taala. Kita ada udara mati kok ni molek. Kalau orang jatuh pula sepik. Nah, sakit jatuh. Nampak? Udara banyak. Kipas besar mati juga apa? Kalau orang nak tepang udara ke dalam jatuh, sumbat. Mati. Nah. Allahu la ilaha illahu, ya, dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Kita duk kata sama kan, tak ada Tuhan melainkan dia, tak ada Tuhan melainkan dia, dia Allah betul. Datuk ramai Tuhan beriak cok duk ekong. Tu Tuhan mati. Tuhan juga pada lapah Tuhan mati. Bapa panggil Tuhan pada lapah, pada perkataan, pada bahasa, pasal orang anggap dia Tuhan. Tak apalah kita buat Tuhan, tapi Tuhan mati. Tuhan mati ni bukan Tuhan. Nak Al-Hayyul Qayyum. Dia tu Tuhan lembu hidup. Tuhan lembu hidup. Hidup dulu mampu. Bukan Tuhan juga. Yang hidup Al-Qayyum, yang menjaga segala-galanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan hendaklah kau berserah atas Tuhan yang hidup, yang tidak akan mati. Betul orang yang faham dalam masalah tawakal ni, maka hiduplah hatinya selama-lama. Nah, tawakal ni kenapa? Tawakal ni kita berusaha kemudian kita serah kepada Allah kejayaan ni. Jadi hadap tawakal ni bila dia berusaha, dia pegang kepada usaha dia tu. Nah, dah masuk orang curi dah. Anak kucing solek. Solek punya anak kucing. 60 rias toko. Dia ingat solek tu yang jaga. Dah, Allah Ta'ala. Nah, sebab tu bila kita kuci, tamu yang orang curi masuk, kemudian kita serah kepada Allah Ta'ala. Lepas kita kuci, dia panggil tawakal. Tawakul. Nah, maknanya mulah yang menjaga. Nah, bukan kuci solek. Mai pakai percaya di kuci. Balik rumah tengok Allah ada habis barang-barang. Gilek. Ada benda. Kuci lapaknya kerak, nyetang api. Nah. Yang menjaga Allah Ta'ala. Boleh lah berbunyi gini, setuh bunyi dah. Setuh kereta dia. Kita duduk tak setuh kita ketul. Bunyi halu kereta dia. Power lah ni. Nah, apa masa ada icing. Tinggal bekas saya. Nah, Allah yang menjaga. Kalau Tuhan nak, tak kuci tak hilang. Kalau Tuhan nak, kuci pun hilang. Tu panggil umat tawakal. Bila kita berobat, serah pada Allah. Allah yang menyembuh, bukan doktor, bukan obat. Aku usaha dah. Nah, Allah suruh aku berusaha. Kita tak ada perintah. Panjang serah kepada dia. Tak rasa imam.
Jadi kita kena serah segala pekerjaan kita dalam ayat ini kepada Tuhan mana? Tuhan yang hidup. Ini dalil menunjukkan Allah Ta'ala hidup. Hidup yang sempurna, tidak sama dengan makhluk. Bukan kata zat saja tidak sama, sifat pun tidak sama. Syai'un wa huwa sami'ul basir. Suatu pun dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Sifat yang seluruhnya sama. Allah maha mendengar. Sama, sam'un. Tidak je sama'un. Sam'un bahasa Arab. Bahasa Melayu orang panggil samuk. Takut samuk kulit bakar tu pula. Dengan ain. Artinya samuk ni mendengar atau pendengaran. Tapi yang kita nak Allah yang mendengar, Allah maha mendengar. Sebagai buktinya jika Allah tidak memiliki sifat sama', tentu Allah bersifat tuli, as-sammu. As-sammu. As-sammu tu baca sammu. As-sammu. Yang demikian ini adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Firman Allah, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang menajukan gugatan pada kamu tentang suaminya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi tentang suaminya. Ya? Jadi Allah tu ayat qad sami'allahu al-ayah. Allah sungguhnya telah mendengar. Allah dengar. Satu lagi sifat yang bila kita tengok secara sekali pandang sama dengan sifat makhluk. Kita mendengar, Tuhan mendengar. Kambing pun mendengar, anjing pun mendengar. Tapi ingat, segala-galanya sifat Allah, zat Allah, af'al Allah, mukhalafah lil hawadis, bersalahan dengan makhluk. Allah mendengar, kita mendengar. Allah mendengar tidak dengan telinga, kita kena ada telinga. Tak ada telinga tak dengar. Ada telinga pula kena dekat, jauh tak dengar. Dekat dah kena kuat, nahan tak dengar. Kuat pula kalau sedang-sedang, kuat sangat tak dengar benda. Tutup kat radio ni tak dengar benda kuat sangat. Tak dengar benda. Tak dengar benda. Allah Ta'ala cakap hati dengar. Hak ngecek dalam hati, hak racangan dalam hati dengar dah. Kita tak beranak lagi. Allah dengar dah. Kaki kalau beranak sekian tahun, sekian bulan cakap begini. Duduk atas gerai ni, atas lambu ni, atas tangga ni, kedai kopi ni. Dengar dah. Dan ambo kita semua mana? Tuhan. Tuhan kan? Hebat. Kalau bo maknanya boleh akak berat, boleh buat benda-benda rohak. Dari Tuhan dia tu. Tak, kalau hang lagi gitu kalau boleh buat rombok tu, kalau boleh akak barang, kalau boleh tu UFC tu kalau hang ni, tu Terminator. Faham tak? Ni Tuhan sempurna, tak ada berlaku gitu Tuhan nampak dah segala. Bahkan segala percakapan kita di dalam surga yang tidak bersudahan berbilion-bilion tahun lagi dalam surga, Tuhan dengar belaka. Dah tak banyak Tuhan dengar ramai cakap. Nah, mana cakap okey layu, okey titi. Okey cek, okey besar. Ramai kat cakap. Bukan telinga kita bolong. Bolong-bolong ni sifat makhluk. Allah Ta'ala kamalat, sempurna sungguh. Tak? Tak bolong. Kita kalau orang suruh bilang, tak? Suruh jumlah, bolong kita kalau banyak-banyak sangat. Tapi kalkulator bolong. Tak bolong. Kita tarik lah. 800 capur 14,000 tolak 3 bahagi dengan 8 tolak 8.3 kali pulak 19 capur 180,000. Siap lebih ada. Nah. Kita 18 kali 3 bahagi 7. Ni pala. Pakai sok. Gini. Tegaru-garu. Tu kita pada kali ramai-ramai. Nah, kalkulator bijak lagi dia. Nah, dah kalkulator bukan Tuhan. Allah Ta'ala lagi tak bolong. Tak ada benda yang bolong. Nah, alat-alat perakan ni boleh pisah alat perakan. Tak bolong. Kita kalau dengar seketok itu bolong. Tapi alat perakan, dia dengar now orang cakap, ambil dengan mic tau. Nah, dalam studio tu dia boleh pisah pula. Nah, dalam walaupun cakap seketok, dia boleh pisah lagi. Haji Mak cakap gini. Dia tolak syek, kuat syek Haji Mak, syek. Haji Mak pun kata, si orang. Jelas. Dah. Sedua Haji Mak pula tarik tolak Haji Zul pula. Aku nak gauk. Punya nak apa? Maknanya tak apa nak. Nah, tu alat. Siapa cipta? Manusia cipta. Manusia siapa cipta? Allah cipta. Maknanya Allah hebat lagi. Nah, itu lah. Jadi nak balik kepada tauhid Allah, nak balik kepada hebat Allah. Bila hebat Allah Ta'ala tak salah. Siapa maknanya duduk besar ke makhluk. Tak.
Siapa lebah tak darat kering satan juga. Ni berat benar dah. Allah Ta'ala lah hak kita duduk sokong, hak kita duduk sehur, hak kita duduk besar, hak kita duduk takut. Hak lain sama dengan kita, mati belaka lagi. Menteri mati, Presiden Bush mati. Presiden Bush kata 2-3 hari lepas, dia kata nak tengok kok apa benda ni Osama Radin kena takat sebelum saya mati. Nak apa tu kalau cakap gitu. Allah mendengar segala-galanya. Bila Allah mendengar, kita nak beramal lagu mana, bukan sekadar menghafal Tuhan itu sama. Tuhan itu mendengar. Bila Allah mendengar, tak usah cakap dah benda yang akan membuatkan kita susah di akhirat ini. Saya cakap pasal Allah dengar di mana-mana. Bukan kata Tuhan duduk dalam surau, dalam masjid, di mana-mana. Ada orang rebah kat surau, dalam jabat tumbuk rusuk. Mana Allah ke bawah, surau warak. Bulan puasa warak, habis bulan puasa tak warak, jadi beruk habis pula. Allah Ta'ala selama-lamanya mendengar semua kalam kita. Dan Allah dengar lagu ni dengan telinga. Dah lagu mana tak ada telinga boleh dengar. Boleh dengar. Ambut pelik tak ada pelik. Mic mana ada telinga? Mic ni mendengar ni. Cuba ke kalau ada telinga? Ada. Kalau mic ni ada telinga, ada dah tak telinga. Tak ada. Faham tak? Mana ada telinga? Dah tu orang ada telinga mesti dengar. Tak. Dan yang dengar Allah beri dengar. Kalau Allah tak beri dengar, orang ada telinga pun tak dengar. Orang pekak dia ada telinga. Bukanlah share gitu macam ke dinding. Ada telinga tak? Tak apa tak dengar. Tuhan tak beri dengar. Maknanya kullu min indillah, katakan semua daripada Allah. Itu tauhid. Semua hak dia laki, semua hak dia laki, semua itu panggil tauhid, mensatukan asal. Asal daripada Tuhan yang satu. Adanya bumi dengan sebab adanya Allah. Allah menjadikan langit, menjadikan kita, menjadikan perbuatan kita, menjadikan segala-galanya. Bila Allah segala-galanya, maka kita kena susahkan diri, berjuang, menyelamatkan, menolong agama Allah. Islamnya agama Allah. Dah kita tahu dia cipta kita, dia cipta segala-gala, habis dia belaka. Dah agama dia kita tak tolong. Kena tolonglah. Ngajar pakak dengar, semayang pakak jadi makmum. Gitu ceramah pakak pergi dengar. Bukan orang buat benda maksiat kita pakak pergi tolong. Anak kita siapa jadi? Allah jadi. Anak kita sihat, Allah beri sihat. Anak kita boleh berlari berjalan, Allah yang beri. Kita dulu susah dan ni senang boleh makan minum, Allah yang beri. Apa yang tak boleh tolong Allah pula, yang lawan agama Allah. Jadi yang kita nak amalkan, jangan sekali-kali kita berkata walaupun di dalam hati seboleh-bolehnya perkataan yang jika Allah akan balas dengan balasan yang tidak baik. Dan yang kata malaikat pula kiri kanan rokin atik tu tulis tu Tuhan tak dengar kau. Tuhan dengar. Dah apa tulis kau? Tuhan bakal tulis diri boleh? Tak. Dia bila raja yang sangat besar ni, dia ramah tentera. Dia gitu. Nak menunjukkan kehebatan ni, dia buat tentera ramah. Dia dengar belakang. Tak tulis pun tak ada masalah. Tapi bila tulis kita tak mau, kita tidak akan berhujah lagi di hadapan Allah. Sebab manusia berhadap dengan Allah Ta'ala, nak napi lagi. Dia dak, saya dak, kita dak. Dak mana? Malaikat rokin atik menulis benda sekian hari bulan. Ni tak. Habis cerita. Lepas tu perkataan kita, mulut kita ini sama dengan kaset. Kaset ni ditakar, dirakam. Dan siapa nak dengar? Bos nak dengar kan? Katanya ketua pemberita, dipanggil seorang pemberita ni ambil kaset, pergi takar ni ada orang nak rasmi majlis. Orang pula kan. Dia pergi rakam. Balik suruh pada ketua editor. Ketua editor pun dengar. Tu bagus. Hak disuruh tu dia pergi rakam sungguh. Maknanya kita, telinga kita ni hak Tuhan petah kita pergi dengar benda tu. Tuhan suruh dengar orang ngajar, Tuhan suruh telinga kita dengar Quran, dengar hadis, dengar percakapan yang baik. Kita pergi dengar sungguh benda tu. Bagus Tuhan kata. Hamba-ku yang baik. Tiba-tiba kita ni pemberita dia ambil takak hak lain. Tu dah kerja lah. Kita takak menjawab ngaruk ngabang. Lepas tu balik atau ke bos jabat. Bos jabat kata benda ni majlis benda ni mengarut ngabang tadi. Susah tadi.
Begitu juga dengan apa yang tiap-tiap telinga kita tangkap recording akan diperdengarkan semula oleh Rabbul Jalil, Tuhan yang sangat besar, pada perbicaraan terakhir di padang mahsyar nanti. Tiap-tiap seorang akan dinaikkan di atas pentah yang sangat tinggi, yang semua Nabi akan lihat, semua umat akan lihat, dipanggil seorang demi seorang. Apa yang kamu dengar 60 tahun umur kamu dipasang sekuat-kuatnya di langit lagi. Dengar pula ke? Kalau kita takak dengan telinga. Tak? Lagu saja 30 tahun takak. Aku telinga gitu. Sudah kerja dah lah. Kau orang muka. Tak? Masa naik tu Allah kata, macam dia kenal kan? Ya kenal lah. Gini tok ni, tok saudara ni kata, pok dari aku tu. Tak? Tiba-tiba ceng pasang kali mendengar dia umur 68 tahun, pok dari mu. Nak? Dengar rodak. Dengar basawang. Dengar wayar kulit. Dengar orang menyanyi. Dengar orang berjoget. Sudah kerja lah. Nah, hak bawah aku seperti juga nak pok dari aku. Bawah aku tu lah. Nah, nanti jaga-jagalah. Dah kalau dengar dah lepas dengar dah udah kau kira gua ni. Kira robah. Robah ada jual kedai sini. Robah dia taubat. Bila taubat, Allah saja yang tahu. Tidak ada dalam buku catatan amalan. Walaupun kita dengar hak karuk banyak dah, berkaruk-karuk dah, berkapal-kapal dah dengar, hak caruk, hak fitnah, hak ngopak, hak dosa, robah hilang. Nampak? At-taibu 'anil zambi kaman la zabalahu. Kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, jadilah seperti budak yang baru beranak tak ada dosa. Nah, buanglah. Seterusnya basrun. Allah Maha melihat. Sebagai buktinya jika Allah tidak bersifat basar, tentu Allah bersifat ama, buta. Dan ini mustahil bagi Allah yang telah wujud menciptakan alam seisinya. Allah berfirman, innahu was-sami'ul basir. Artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah berfirman, wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Basir maknanya yang sangat melihat. Basirun yang melihat. Fa'ilun dia mubalaghah sikit. Jadi sifat basar yang kita naknya Allah melihat. Di sifat sama. Wa kana Allahu sami'an basira. Di bahasa mereka adalah Allah Ta'ala itu sangat mendengar dan sangat melihat. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Tuhan yang mendengar lagi melihat. Sama basar ni dia berkata. Allah melihat tidak dengan mata sempurna sungguh. Kita kena ada mata. Mata pula kena celek. Celek pula barang kena dekat. Dekat jangan dekat sangat tak nampak. Jauh pun tak nampak. Sedang-sedang. Sedang-sedang tak nampak juga. Pasal api dah buka gelap guguk. Buka telapak cerah sangat sila dah nampak benda. Jadi adik-beradik bola dia panggil. Adik-beradik buta. Melihat tapi banyak cedera. Melihat dah jauh nampak. Tak nampak. Anak-anak buta tu. Dekat hangat dah nampak. Artinya nombor telefon ingat nombor telefon ingat. Kita pun buat muka dia. Apa? Tak apa kat hangat. Dekat hangat pula. Tengah-tengah tengok. Tak apa. Padang lapu pula. Kena buka pula. Tu penglihatan kita. Dulu nampak. Masih cek-cek. Tak apa benda Tuhan belah. Boleh nampak. Tubik baru nampak. Pianu. Dah kali mati dah nampak pula. Adik-beradik buta tu. Tuhan ni nampak selama-lamanya. Tidak ada dulu tak nampak. Nampak sesama-sama. Faham? Nampak dulu, kini, dah selamanya. Betul. Dulu nampak, kini nampak, selamanya nampak. Kita dulu boleh lini nampak selamanya, kayak gini akan datang lah. Tak nampak lah pula. Lepas dah mati kita dah nampak dah. Labu balik. Bospek baru nampak. Baru nampak. Tak ada hati. Kita ni bukan kelabu, aja. Lagu kata kelabu loh. Tu kita takut kata kita lah. Baiklah, hebatlah penglihatan kita. Banyak tu nampak terang dah. Nak mati pun terang lagi. Jangan siapa beri melihat. Allah beri juga. Bagang pinjang. So cakap so. Allah melihat kabadah di dalam gelap yang sangat gelap. Benda yang sangat halus. Nampak habis.
Jauh nampak, dekat nampak, seberang dinding nampak, benda dalam hati nampak. Rancangan dalam akal kita, dalam fikiran kita, nak buat baik, nak buat jahat, nampak lah ke? Nampak habis. Umur kita semua tu baru panggil Tuhan. Dia panggil sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan bukan sifat kehambaan. Sifat kehambaan sifat kita, sifat orang lemah. Dulu nak nampak lagi nampak. Tak lagi tak nampak pula. Jangan orang mati tak nampak. Dia pakai doktor mata. Oh, dia hebat bagian doktor mata. Tapi bila dia mati, kita tunjuk depan muka dia. Ni berapa? Dok, berapa dok? Dok, panggil lah manja doktor. Faham? Doktor berapa? Nyak ni. Tak apa kau. Amu dah apa mu doktor mata belah mata orang situ sini. Tak apa. Pasal Tuhan yang beri nampak. Bukan mata kita yang sebab jadi menampak. Kalau mata jadi nampak, orang buta nampak lah ke? Tuhan tak beri nampak, tak nampak. Jadi segala-galanya wak marilah sifat apa pun. Kalau sifat Tuhan sempurna, kamalak, malik sungguh, tidak ada kekurangan walaupun besar kumang. Wak marilah pula sifat makhluk, apa jua sifat, melihat kita, mendengar kita, gagah kita, kuasa kita, comel kita, sementara sahaja. Dia berubah. Kita ni jenis alam. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini dia berubah-ubah. Dulu tak ada, sekarang ada, kat kita ada pula. Dulu tak ada, kita tak ada benda. Mak kita dengan ayah kita pun nikah. Tuhan pun kurnia. Boleh kita tu tak nampak. 4 bulan duduk akon dengan mak, ada benda mata sembang itu. Janin. Masuk 6 bulan Tuhan pun belah. Buka kelopak mata. Malaikat pun atur bulu mata. Baru tubik bulu kening. 7 bulan tubik bulu kening. Mula tak ada lagi licin. Tak car. Masa 5 bulan. Tubik pun baru celik. Allahu Rabbi hadari dulu. Nampak? Bila tubik. Asal apa? Asal betul. Asal kita sama dengan batu dengan kayu. Apa benda? Ada lebih, ada kurang sifat kita. Tuhan tak ada lebih, tak ada kurang. Dia lebih sama. Lebih mengatasi makhluk. Bukan kata nak boleh dekuk angin. Langit dengan bumi pun bukan tandingan. Tapi kalau makhluk, sifat Tuhan beri kekuatan, fitrah, tenaga dan sebagainya, dia berlebih kurang. Ada kali benda tu besar gagah, ada kali benda besar tu tak gagah. Ada kali benda tu kecil tak gagah, ada kali benda yang kecil gagah. Tapi manusia Tuhan jelas sebut, khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu sangat lemah. Sangat lemah gitu. Banding dengan semut dah. Semut tak ada balas dah, kita lemah. Tak usah kata dengan orang kampung adik-beradik, dak bulu dah. Tubik perut tula, pok tula, toki tula, tuk tula, pok nyam tula. Lain dah. Bukan 18 beradik, 2 beradik. Lain dah, dak bersatu dah. Semut bersatu. Tengok dia usung benda kan. Bila tak ada, dia tengok duduk saja. Tak ada semua jenis bila orang ada mengusung dia pergi sembah. Dia lari jauh dulu 4 tahun semua. Ada dia ada. Manusia jenis tu lemah akal, lemah jiwa. Itu baru banding dengan semut, nak banding dengan gajah, nak banding dengan dinosaur, nak banding dengan ikan jerung. Allah. Darah sangat kita ni. Tapi orang yang paling darah, yang paling sombong. Kita jimat naiknya dengan beruk mana derah? Derah beruk. Kalau nak terik barang kita dengan gajah mana gagah? Mandar. Nampak? Tak usah gajah ikan akak merah tau. Bukan kata gajah. Gajah 1,200 kilo. 1,800 kilo. Kakak merah dah sekilo. Bahan di gewang, bahan di mata kain, celah pipi. Ia boleh letak, cabut meseng kita. Kalau kita naik. Faham? Kalau kita letak juga, lawan juga, putus retah. Tali 40 pound. 40 pound, 22 kilo tau. Sekilo kakak merah. Ring, putus dulu. Faham? Jimat, kalau kita buat mata kain dalam pipi jimat, boleh lawan tak? Boleh lawan? Boleh lawan. Lawan jimat, boleh?
Turut bodoh lah naik. Ngakak gitu lah. Aduh. Tak lawan. Tak lawan. Tak. Boleh nak healing gini? Ikut orang ingat naik bala raya. Pergi kat JKK. Dah pun. Tu dah gagah pun ada. Tu 80 kilo juga. Kalau sekali nak buat tu. Dah. Natang gagah. Serigala boleh dengar 3 kilometer telinga kita. Susu hidung tak dengar. Tak? Mata berulang boleh tengok sampai 4 kilometer, 5 kilometer boleh nampak berulang. Tak? Kita depan ni hana. Padahal hana. Nampak? Padahal mana selok. Nah, ada? Sebab tu ayat ni kata manusia tu dicipta lemah. Ada bandingan, nak banding dengan pokok balok, dengan berozak kau tak kau. Binatang cek-cek Allah kita tu. Nah. Binatang cek, tupak boleh niti tahu ayat. Jimat boleh niti. Rambutnya semak celah tu. Pada noneng gitu. Nah. Ajizu gitu long. Tu nak kabul mau. Tahu kata nak banding dengan Allah, sang pencipta dengan makhluk binatang Allah kita tu. Nah. Yang terakhirnya 13 kalam Allah ini berkata-kata berfirman. Firman nak kata firman boleh, kata boleh, bercakap boleh juga. Nah, sebab tu tak salah. Kalau kita firman Allah atau telah berkata Allah, tak ada salah belaka. Nah, asal pada kata Arab, qala Allah, qala maknanya berkata, qala yaqulu qaul. Berkata tu ada orang lain tulis berfirman. Nah, kalau Nabi bersabda, tapi kalau berkata dia tak panggil menyalahi adab lah. Yang baik boleh kata juga. Tak. Jadi Allah ni berkata-kata. Sekiranya Allah tidak bersifat kadang, tentu Allah bersifat bukmun, dan ini mustahil bagi Allah. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman kepada Musa dengan sungguh-sungguh berfirman. Sifat kalam. Bukan kita nak kalam tu, kita nak faham Allah berkata-kata. Berkata lagu mana? Berkata-kata yang layak dengan kebesarannya. Layak lagu mana? Segala sifat Allah adalah maha suci daripada menyamai sifat makhluk. Kekal je. Kan kata payah sangat. Tak? Apabila segala sifat kamalat itu adalah sifat Allah, maka lawan bagi sifat kamalat, sifat cedera, sifat kurang, sifat tak molek, sifat tak betul, sifat tak lengkap, sifat kita. Nampak? Itu yang kata ahli-ahli ulama-ulama terdahulu. Dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia mengenal akan Allah Ta'ala. Kenal lagu mana? Bukan dengar sepatah perkataan tu jadi kenal Tuhan, kenal diri, kenal Tuhan. Tak. Dengan mengenal sifat Tuhan. Nah, maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, man arafa nafsahu man arafa rabbahu bil quwwati arafa nafsahu bid dha'ifi. Barang siapa yang kenal Allah Ta'ala itu gagah berkuasa, maka dia kenallah dirinya itu tidak berkuasa, lemah darat cetong. Dah. Jadi lawan sifat kita. Bila kita kenal Allah Ta'ala itu maha berkehendak, maka kita kenallah diri ini sangat lemah. Kehendak kita tidaklah segalanya boleh berlaku, melainkan jika muafakat dengan kehendak Allah. Nah, jadi lawan bagi sifat uluhiyah, sifat ubudiyah, sifat kehambaan, sifat kita. Jadi 4 sifat pada malam ini: sifat hayat, sifat sama', sifat basar, dan sifat kadam. Jadi maksudnya kita nak pergi kepada zat, iaitu Allah yang hidup, yang tidak mati sampai bila-bila. Allah yang mendengar, yang segala-galanya tidak ada yang boleh terlepas daripada pendengaran Allah. Allah yang melihat sekalipun kita berkata, berbuat, melakukan sesuatu di dalam malam yang sangat gelap, dan Allah Ta'ala berkata-kata. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa akan sebagai taklima, berkata-kata sungguh. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab tafsir beliau, Allah tambah dengan taklima, nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ini berkata-kata sungguh, bukan berkata yang dibangsakan kepada majah ataupun kinayah, sindiran, cakap saja. Cakap sungguh, wa'wari dengan masdar. Nah, Allah itu berkata-katakan Nabi Musa berkata-kata sungguh. Takut orang kata cakap sindiran saja, tak, kata sungguh. Dan didengar lagu mana kan Tuhan ni tak ada berkata-kata
apa tidak sebagaimana berkata makhluk. Jadi kita faham dulu Allah berkata-kata tidak seperti makhluk. Kita bercakap ada suara, Tuhan cakap tidak menggunakan suara. Allah cakap dan macam kita ada huruf, tidak depan, tidak belakang, tak ada dengung. Dan tu Tuhan kata kun fayakun, nu mati belakang. Itu bahasa Arab ni mati. Tuhan kata tidak berbahasa. Dan tu kun fayakun bahasa Arab. Turun daripada Baitul Izzah, ambil daripada Ibrahim, tak ada huruf, tak ada suara. Bila dibacakan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW ni orang Arab, maka diterjemahkan jadi bahasa Arab. Faham? Dah Allah Ta'ala hak duduk pada zat dia, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada titik, tak ada dengung, tak ada ikhfa, tak ada tanwin, tak ada apa. Dah lagu mana nak dengar orang ni? Boleh dengar? Tanya Nabi Musa. Nah cerita. Dah kita tak dengar lagi nak kata gua ni. Kena kata berkata-kata yang layak dengan kebesaran dia. Dia nak tahu juga, tanya Nabi Musa. Faham? Nabi Musa dengar dah. Nabi pun dengar dah. Tanya. Dia nak tanya di mana? Tanya bila-bila. Dalam surga bila-bila kan boleh jumpa Nabi. Nabi cerita boleh ziarah Nabi kan. Hari Jumaat ziarah Nabi Muhammad SAW. Hari sekian ziarah Nabi Yusuf. Hari sekian ni pula ziarah Nabi yang mana-mana. Dia tanya. Dia tanya bila-bila. Tapi nak pergi tanya tu kena masuk surga. Nak masuk surga kena beramal soleh. Mana boleh kau menolak kocek nak tanya kau ni Nabi Musa. Ini betul ada dulu kita. Wa kallamuhu rabbuhu. Allah Ta'ala berkata, telah berkatakan Nabi Musa ni oleh Tuhan. Ini Bukit Tur Saina tu pada hari perjanjian. Nabi Musa ni dia dengan adik Nabi Harun. Dia kerah. Nabi Harun lembut. Bukan lembek, lembut. Lembut dengan kaum dia. Kalau kaum dia buat benda-benda lesa, buat gitu. Kan Tuhan tak boleh buat. Nabi Harun. Nabi Musa tak main gitu. Khaping. Wisdom. Musim. Nampak orang lain. Khaping. Orang rekeng. Dalam kitab Tarikh Imam Wal Muluk kata Nabi Musa ni bulu tekak dia ni tubik kot baju. Ini orang hebat. Orang keras. Orang hanelang. Dia nak lawan siapa? Lawan Firaun kan? Lawan Firaun. Jadi tinggal kaum dia nak pergi ke Sinai. Sinai ni di sebelah atas pada Madinah lagi. Sebelah barat, sebelah timur, terusan Suez, masuk dalam daerah Mesir sekarang. Atas ni Palestin. Bawah tu Sinai, bawah ni Mekah. Bukit Tur Saina. Bukit ni Jadi bila tinggal ni, dia pesan kepada Nabi Harun jaga molek kaum dia. Kaum dia gelakek dah ni, Nabi Harun nak pergi 40 hari. Bila Nabi Musa pergi, Nabi Harun tinggal dah. Nabi Harun nak gerak slow gitu. Ni pun buat maksiat. Macam-macam citra warna apa macam-macam pasal. Berjoget lah apalah. Nabi Musa tak ada. Orang bekeng tak ada. Batu orang bekeng kena ada dalam kampung. Kena ada juga orang bekeng. Hak bagian hanelang. Hak bagian musang. Muka dia macam rimah. Kena ada seorang dalam kampung. Bunyi macam singa. Bunyi gitu. Tak apa. Kena ada juga. Biarlah dia nak orang ni. Kurang-kurang pun sikit. Kena ada orang hanelang. Bagi anak, jaga perkara muka, jangan berlaku dalam kampung. Dia ni tak ada orang lelaki lah. Orang pergi ambil anak dara dalam kampung, pukul 3 bagi, pukul 2 boleh, 1:30 boleh, pukul 8 boleh, tengah rabang boleh. Tengah rabang berteru, orang nak pergi seorang. Dia boleh ambil pula. Awet lah kampung tu. Ada tak ada orang lelaki. Tinggal kancil belakang. Singa ada biar. Lama dulu, 70 hang dulu mana boleh. Orang lelaki amat. Ini beken tak lain. Beken tak kena cara. Dulu lah dia buat maksiat. Buat maksiat lah kapur tengok. Ini ikut sir. Tak ada benda kita. Jadi su sekalinya ni sembah anak lembu. Ni masa Nabi Musa pergi cakap dengan Tuhan cakap ni di Sinai, masa itu sembah anak lembu. Anak lembu dia buat dengan emas. Dia lebuh-lebuh mah kutip derma belaka buat anak lembu. Tuan-tuan jadi anak lembu. Rupanya apa benda ni Musa Samiri ni, nama Musa kok. Musa jahat ni. Musa Samiri.
Dia ada dalam kocek dia, disipang pasir bekas Nabi Khidir pijak. Nabi Khidir dia dan dengan Nabi Khidir pijak. Nabi Khidir bila pijak, pasir tu pelik. Nak rawat berobat. Hebat Nabi Khidir. Nah, dia ambil pasir tu dah digitiup pada anak lembu tu. Nah, kena dia anak lembu. Anak lembu mahak baru cepa bunyi. Bunyi. Tengok dah. Cak tubik suara. Bila tubik suara habis kau Nabi Musa kat sembah lah tu. Faham tak? Tu kata cek sangat. Dia ni jadi agama Hindu. Pegang sembah lembu. Nah, boh dia Musa sambil ni. Nah, ayo ping diam tau. Ayo ping. Nah, boh dia. Jadi warna banyaklah besar itu. Lah Tuhan lepas dah daripada tsunami, maknanya belah laut merah. Kiri juga. Macam ni yang kita orang Melayu. Dah cakap nak wib tunjuk, takkan nak tolong Tuhan. Tolong sama dah, lupa sama juga. Nah, malu minggu lepas muka munyuk belaka. Tak? Lening cerah balik dah muka seronok dah. Apa? Ada ramai. Dah ingat lah, habis kita tengok. Bila tembok bunga api sejuta lebih harga duit kita. Duit tu patutnya beri untuk beasiswa anak kita sekolah. Tak, bagian beki tangga rumah-rumah kita orang miskin. Bagian beli baju sekolah batuan untuk anak-anak orang pakai. Bakar wak tembok bunga api berjuta-juta. Duit kita ya. Bukan duit kerajaan, duit rakyat. Nah, bila tembok kita puk angang. Yeay. Bodoh kalau duit itu puk angang. Ada kan? Bodoh ke tidak je mak? Lebih bodoh. Lebih daripada bodoh. Haji mak lagi lama nak pergi sekejap air dah. Mana orang tembok tu pun nak kata bakar piti kita pergi suka. Nah, kalau kita tengok tu sedar ni piti aku ni Allah. Tu lagi kita. Ni suka je bosok ramai-ramai. Piti kita lah bakar. Nah, mana orang ambil piti kita, lepas tu bakar. Mana kita perasaan? Tu ya tu, tapi lambat mikir ni. Mentality berat nanam. Tak berat nanam dah, orang putih panggil heavy sik. Tak? Piti kita lah bakar, waktu nangis. Nangis bakar. Padang Syahwan dah apa? Piti kita. Begitu. Ni sarak ada. Nah. Bukan waliti nak cerita, nak suruh sedar. Nah. Yang ke-14 qadiran wallahu a'lam, kita jawab soalan sikit. Soalan yang pertama, betulkah tak sah sembahyang sunat seorang yang dilakukan di tempat yang sama selepas solat fardu? Maksud di sini seorang selesai solat fardu jemaah terus bangun berdiri tempat yang sama dan melakukan solat sunat ba'diyah. Baik. Dia tanya sini betul ke tak? Ada orang kata kalau kita sembahyang fardu, lepas sembahyang fardu kita salam, kita sembahyang sunat pula. Tapi kita sembahyang sunat kat tula juga. Kita tak pergi sembahyang sunat kat lain. Dia kata tak sah. Jawabnya tak betul. Nah, perkara ni perkara sunat sahaja. Bukan perkara wajib, bukan rukun, bukan syarat sembahyang. Sunat kalau kita sembahyang fardu atau sembahyang yang tak fardu sekalipun, membanyakkan tempat sujud. Cuma yang sohonya dalam solat fardu. Jadi bila kita lepas sembahyang isyak kat ni, kalau kita nak sembahyang sunat kita beranjak kiri atau kanan, depan atau ke belakang. Tak mesti jauh. Tak mesti bundur, tepuh bukan gitu. Sikit lah apa dah. Sebelah kiri kanan kita sejekal saja. Yang nak berbezanya tempat kita letak dahi. Kerana tiap-tiap tempat yang kita letak dahi kerana sujud, tempat itu akan bersuara mengaku menjadi saksi pada hari kiamat. Sebab tu Nabi suruh perbanyakkan tempat sujud. Jadi bukan syarat. Jadi kalau kita tak pergi semayang sunat kat lain, lepas semayang fardu, semayang kat tula juga, hukumnya sah. Hak kata tak sah, tak betul. Soalan seterusnya, antara syarat musafir ialah perjalanan yang tujuan baik. Adakah dengan pergi ke Bukit Jalil untuk beri sokongan pada pasukan Terengganu, khususnya untuk peranan akhir, sebuah pertandingan dikira tidak musafir? Minta pandangan penyokong fanatik Ganung. Dia ni. Baik. Dia kata masalah bila kita musafir, kalau kita nak pergi tengok bola, boleh jamak, boleh kosor tak?
Itulah maksud dia. Matlamat dia. Kita potong gitu selalu. Baik. Apa yang disebut sebagai kebolehan kita mengambil rukhsah keringanan agama, di antaranya jamak dan qasar sembahyang bagi musafir itu, disyaratkan musafir itu tidak bertujuan membuat maksiat. Kalau musafir itu bertujuan nak buat maksiat, maka tidak boleh kita jamak dan qasar dalam perjalanan kita itu. Faham tak? Jadi masalahnya, contohnya kita nak pergi ngeropok, nak pergi tipu tanah orang Kuala Lumpur, nak pergi tengok orang berjoget, nak pergi disco umpamanya, maka itu jelas maksud yang maksiat dan derhaka sebagai satu dosa, maka tak boleh kita jamak qasar masa kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Dia pun tengok bola ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tak boleh, kerana di sana itu orang mendedahkan aurat pemain dia buka aurat. Ada yang mengatakan boleh, kerana dia adalah bola, bukan majlis maksiat, bukan tujuan awak maksiat nak main bola, cuma nak main bola bukan maksiat. Dalam main bola tu haram itu aridi, baru datang hak sampingan, bukan majlis, bukan tujuan bola tu maksiat. Zat main bola tu tak maksiat dia kata. Jadi atas ni yang dosa dia main bola. Kita pergi tengok, dia tak panggil nak buat maksiat, nak pergi tengok orang main bola. Jadi ada juga pendapat mengatakan boleh lagi jamak dan qasar. Nak ihtiyat, tak payah jamak qasar, nak cermat. Kau yang pertama, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita buat amalan yang keluar daripada khilaf ulama, maka itu adalah sunat. Jadi kalau hak jenis joget, disco, hak tu dosa dah perbuatan tu, walaupun tutup aurat. Nak pergi joget dengan awet, tapi pakai kana awet. Dosa tak? Dosa juga. Maka diri tu bukan aridi tu, haram zati dah tu. Nak pergi minum arak dah tu, walaupun nak pergi minum arak tu pakai serban kat jubah, dosa juga, haram juga. Nu main bola tak haram kalau kita tutup aurat. Kalau tak tutup aurat tak haram juga. Haram buka aurat, bola tak haram. Jadi ada khilaf situ. Tapi kalau yang kita nak cermat, maka hendaklah kita tidak jamak dan tidak qasar. Soalan seterusnya, adakah benar kita melangkah atau berjalan atas muka bumi ini sebenarnya berjalan di atas sayap malaikat? Tak benar. Kita berjalan di atas bumi lah. Bukan jalan atas sayap malaikat. Tak ada sebut. Dia kena ada sebut benda-benda gaib itu, dia kena hadis sahih. Di antara hadis sahihnya, mana-mana ada majlis ilmu, maka malaikat akan melebarkan sayapnya. Maksudnya dia buka sayap. Ni majlis gini ada tak? Bukan mesti surah ni, mana-mana. Walaupun dua orang ngaji tok guru dengan anak murid, dua orang je. Ada hadis sahih kata, malaikat dia buka sayap. Dan memohon ampun kepada orang yang ada dalam majlis tersebut. Tu ada. Kita boleh ceritalah pasal hadis tu sahih. Tapi kita duduk jalan atas sayap malaikat, tu tak ada hadis sahih. Jadi tak usah pakai lah. Soalan seterusnya, guana kalau kita duduk cakap atau baring masa orang azan, apa hukumnya? Cakap. Duk cakap. Guana kalau kita duk cakap. Baring ke guana? Di UK duk cakap. Sedang cakap. Gitulah. Kalau duk cakap dah baring, tu lain. Ni masalah bahasa juga tu. Qiraah, khilaf qiraah itu. Masalah bercakap masa orang azan. Pendapat yang masyhur sekali adalah makruh jika percakapan itu tidak berhajat. Kalau hajat harus. Tapi jangan kuat. Nampak? Yang kedua, bagaimana keadaan ibu bapa yang telah meninggal dunia jika anak-anak masih belum membahagikan harta meninggalan sesama mereka walaupun tak ada benda-benda yang berlaku seperti perkelahian dan sebagainya, serta anak-anak menjalani kehidupan seperti biasa. Adakah pengasihan harta yang belum dilaksanakan itu membuat keadaan roh si mati tidak tenang? Harap dapat jelaskan. Baik.
Bila tinggal saka mak ayah mati dah, dia tak bagi, dia pakai duduk oleh-oleh ada ramai-ramai. Tak ada masalah. Masalahnya bila orang menuntut kita tak bagi. Ni tak mau bagi, biar gitulah rumah saka pakai duduk ramai-ramai. Nak, pakai halal berhalal belaka. Halal berhalal tak ada masalah. Sebab bila halal berhalal akan datang nak kata aku dah halal pula. Tak boleh dah. Pasal halal dah. Dari main 2-3 kali, 3 halal, 4 halal. Nak, dan kita tak apa mana gini. Halal berhalal lah pakai duduk. Nak memberi halal tu melepaskan hak. Nak, bila-bila balas aku dah halal tak boleh dah. Jadi budak-budak cek pula. Nah, jadi yang kata maknanya menyebabkan mayat ini tidak senang di alam barzakh, iaitulah apa dibahagikan dengan tidak adil, ataupun ada waris yang menuntut tidak lagi mahu dibahagi-bahagikan. Maka itu tak boleh. Kalau ada seorang saja menuntut, kena beri. Dia boleh kata tamak dunia dan sebagainya. Hak dia. Tak, tamak ni hak kita nak. Hak kita nak juga. Oh, orang tamak. Ni hak dia. Apa perlu nak tamak? Nak, tak boleh tamak, hak dia. Apakah hukumnya seorang anak yang tak mengaku ibu bapaknya sebagai bapa kandung kerana sesuatu yang kecil, memandangkan ibu bapaknya orang yang susah, dia diserahkan pada keluarga angkat, dan keluarga angkat itu telah menukar binti, tapi sekarang walaupun dia telah tahu siapa sebenarnya bapa kandungnya sendiri dan masih lagi tidak mengaku, dan sekarang sewaktu ayahnya meninggal dunia, dia telah menuntut sebahagian hak dia pada harta yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya. Apakah wajib atau berhak dia menerima harta peninggalan itu? Sedangkan suatu ayahnya hidup, dia tidak pernah mengaku itu adalah ayah kandungnya. Baik. Ini biasalah. Lumrah. Dia panggil lumrah. Kebiasaan. Banyak berlaku. Maknanya, oleh kerana susah, mak ayah dia tak ada piti pergi ke orang-orang hak senang-senang buat ambil anak akad. Bila anak akad ni, duduk dengan mak akadnya pergi tukar binti. Bila besar, tak mengaku dah mak dia pasal mak dia rasa susah. Jadi duduk orang senang, duduk rumah mewah semua. Khabar makmu sebenarnya hak ni tak gerak ni. Tu makmu tu. Ada junjung baku tu. Umpamanya. Tak mengaku. Walaupun dia tahu dah. Dengan segala bukti dia tak mengaku juga. Dia tak mengaku ni gini. Kalau tidak ada bukti yang kuat, dia tak mengaku, tidak berdosa. Cuma cakap orang. Cakap orang tak mesti mengaku. Dia nak wajib mengaku ni apabila buktinya kuat. Nampak tak? Sekira-kira tidak boleh dinafikan lagi. Barulah berdosa dia tak mengaku. Tapi sekadar orang kata tak wajib mengaku lagi. Tapi kalau sah dah memang dia tahu, dia tak mengaku. Kerana apa? Kerana dia benci, dia tak suka, dia rasa terhina. Bila mak ayah dia rasa susah, maka anak ini anak durhaka, tidak akan terbuka pintu syurga. Walaupun memang dia ini tidak diberi oleh mak ayah dia satu kesilapan. Tetapi hormat dan mengaku ibu bapa itu satu benda yang tidak boleh apa benda ni tak boleh nak buang begitu saja, tak boleh. Walaupun mak ayah kita kafir sekalipun, kita Islam dah kena mengaku juga. Dialah ayah, dialah bapa, dia mak kita. Tak boleh tak mengaku. Silap mak ayah dia beri ke orang. Bila beri ke orang, tak sayang lah. Pada ibu bapa sebenar, sayang ke mak akak lah. Itu silap dia. Dan mak akak dia wajib tukar segera binti ini. Kalau tidak, berdosa dia. Dulu kini selama ni. Kena tukar balik binti kepada ayah yang sebenar. Walau kecil lagu mana pun ayah sebenar. Saka makan. Tetapi, dia makan harta yang zalim. Nampak? Dia makan harta ibu bapa dia sendiri secara zalim. Saka tak makan ni hanyalah pembunuh bagi tuan harta. Al-qatilu la yurisu. Orang yang membunuh tuan harta barulah tidak dapat mewarisi harta. Masalah mengaku tak mengaku ayah, tak mengaku anak, makan saka. Ayah kata tak mengaku anak aku. Tak mengaku anak. Mak kata tak mengaku anak, hak sangat makan juga saka. Anak pula tak mengaku mak miskin, makan juga saka. Tapi makan secara zalim. Mu tak mengaku ayahmu, makmu makan harta dia. Akhirat akan dibicarakan. Tapi jenis orang tak berimang biasanya. Biasa berlaku dalam masyarakat, jenis tak berimang. Jenis tak imam, tak ada takwa. Jadi tak ada apa-apa. Orang kata lagu-lagu mana pun tak ada hak. Jenis makan. Jenis tipu saka, gitu juga bukan hati. Jenis tak ngaku anak, tak ngaku mak. Jenis yang kata tak boleh ni kena bagi wak kawak senyap berlaku.
Nak, dah arti ni mana arti ni? Ni pisah nama dah. Bila mati mu rebuk aku rebuk ulang mana tak bagi. Ni mak wi nama dah. Ni ayah yang hidup dah. Hanya menawak. Nak, baca Quran tak dia apa? Pasal Tuhan tutup hati. Nak, akhirat kat ni, terimalah. RM1 hak orang wajib masuk neraka. Wajib. Nampak? Nabi kata aujaballahu lahunna wa harrama alaihi jannah. Allah wajibkan orang yang makan harta orang secara zalim ni masuk neraka dan haramkan muka dia masuk syurga. Nah. Soalan seterusnya, apa hukum sembahyang seorang yang memakai baju yang terdapat gambar-gambar binatang, manusia atau katung? Dohwanya pula kalau seorang itu sembahyang dengan pakaian terkena air mazi atau air mazi. Power mu ni. Baik. Soalan yang pertama, para sembahyang pakai baju ada gambar yang hidup. Gambar binatang, gambar manusia, gambar katung. Jawabnya, perbuatan ini adalah makruh. Ulama-ulama fiqh sebut di dalam kitab adab-adab solat, makruh sembahyang dengan memakai pakaian yang ada tulisan dan gambar. Tulisan yang kecil adalah dimaafkan, iaitu yang tidak menyebabkan dapat dibaca dengan senang. Nah, ini memang brand dia dah duduk situ. Nah, brand itu lain lah. Brand cik ada baju panas kan, jenis t-shirt color tu ada brand sini dah. Nah, ada tulis ni Puma. Aluh gitu. Tu tak kira lah. Oh, atas belakang tu jadi makruh. Nah, atas belakang makruh. Nah, dalam sembahyang makruh. Nah, jadi kalau pakai jenis nombor itu pusinglah. Pusing. Atau ambil selendang tudung. Nah, hukumnya makruh. Nombor hak kau boleh baca tu. Nah, orang belakang kalau sembahyang walaupun dia sembahyang seorang, makruh juga. Tak boleh. Mana tak comel adab tu. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, tak comel lagu tu. Apa pula tulis-tulis pula atas belakang. Biar tulis molek tak boleh juga. Nah, kami mau hudu atas belakang. Tak boleh juga. Makruh juga. Sebab tulisan yang dibaca. Adab tak comel. Nah, kadang-kadang dia pakai alik dadang, di luar dia pakai baju putih, nampak ugut boleh baca juga. Tulisan tu kata-kata gelap sikit, dia pun masuk jubah. Jubah tu putih, nampak kan? Masa rokok tak nampak, masa tak imam rokok. Bila tak imam tu bangun, kita pun nampak. Masa depan pun terjamin. Allah. Makmum kata nak mau porokok dah. Faham? Kan itu lain. Jadi tak gamel lagu tu. Gambar-gambar setengah ulama dia kata haram, tapi pendapat yang masyhur makruh. Kan ini adalah dunia. Kita semayang bukan dunia, semayang ni akhirat. Dunia tubik semayang lagi ya. Nah, semayang dunia juga ada gambar pula belakang. Nampak? Apa benda ni? Visit Terengganu 2008. Ada tak belakang? Bapak tulis. Semayang hak tu boleh tahan, hak tu gambar anjing tu. Atas belakang gambar anjing. Nah, maknanya rock sangat aku ni. Rock anjing ni. Anjing ni atas belakang. Semayang, masjid putih. Nah, ini berat-berat nenang tu. Tak kira tulis-tulis pun tak boleh. Jadi orang lain, orang belakang baca. Nah, sekolah ke, pengakak ke. Nah, apa ni, bulan sabit ni orang baca kan belakang. Nah, tak comel. Jadi elokkanlah gambar-gambar. Sekalipun gambar yang tak menyaut. Gambar tak menyaut, gambar motosikal. Ni minyak motosikal. Nah, gambar belakang. Nah, GSX 1100. Bapak motor tak belakang. Nah, kita orang semayang belakang, mana tengok. Oh, besar Izzah. Nampak? Dia pakai baju gitu buat semayang. Mutu dia nak kat urut baju. Nah, dah sahabat. Nabi larang. Nabi suruh alih kain lasik hak ada gambar burung, mengingatkan kepada dunia. Nah, jadi buang. Jadi ingat kepada benda ni, benda dunia Nabi kata tak layak dalam kerja-kerja semayang. Nah, jadi jangan pakai ada baju nombor, baju bergambar. Kalau gambar gantung tu gambar menyaut, tapi gambar pakai dalam semayang walaupun tak bernyaut. Tak, gambar kata giling, bozar, kewong tak boleh kok. Dan semayang soft. Bukan masalah tak soft, tak comel. Tak comel. Dia nak comel kok. Dia kata Allah jadi gua ni dah sosok Betul dah, buah comel dan dia kok. Nak, macam kita nak pergi jumpa orang nak minta tolong. Nak pergi jumpa datuk ni, nak jumpa ketua pengarah.
Nah, umpamanya anak kita ni lama dahulu ngajar duduk di Sabah. Nah, nak minta tukar balik 8 tahun ngajar Sabah, nak pergi jumpa lah. Nah, ti malam pergi pelajaran lah dengar khabar kat Terengganu. Nah, kita pergi tu kita pakai law endek bulu. Nak jari tu pakai baju panas. Anak siku ni ikat setong sarding. Buat order gitu dah. Memang beram nanang. Dah apa dah boleh? Boleh juga tapi tak ramai. Kena akan ramai kek. Dia akan lipat dah. Dia tak. Dah apa jamai dah. Akan lipat. Nah, akan lipat pakai kain plekat, pakai baju David Beckham. Berat nanang dah kata gua ni. Golok kecil ni. Nah, pakai juru sikit. Nak jumpa makhluk ni Allah tak ada. Mai apa nombor-nombor gitu. Nah, lepas tu baju terkena air mani, pakaian sembahyang sah ke tak? Jawabnya sah. Walaupun selah basah berjeruk dengan air mani. Faham tak? Pasal air mani tidak najis pada sisi jumhur ulama. Sunat kita basuh. Faham? Sunat basuh. Air mazi tak boleh walaupun setitik. Melainkan orang yang memang jenis keluar mazi semua. Payah nak jaga. Maka dimaaf bagi dirinya sahaja jikalau sedikit. Sama dengan darah bisu, darah diarak, darah orang yang jenis hidung berdarah. Dan wuduk batal lah kalau keluar dalam sembahyang walaupun titik batal. Masalahnya air mazi kena dia ada wuduk dah. Kain dia tu dia ni keluar mazi sama. Jenis tebu. Soalan seterusnya. Bolehkah kita sebut Saidina di hadapan nama Muhammad? Ada yang kata boleh dan ada yang kata tidak boleh. Apakah pandangan? Jawabnya dua-dua boleh. Nak kata Sayyidina pun boleh, tambah kata Sayyidina pun boleh juga. Dua-dua ni betul belaka. Kedua-dua ni ada hujahnya masing-masing. Orang yang kata tak boleh baca, orang yang kata wajib baca, tak betul belaka. Sebab orang tanya ulama'-ulama' yang besar-besar, dia orang jawab, kalau barang siapa yang kata Sayyidina sama ada dalam tahiyat atau lainnya, maka perkataannya molek. Dan barang siapa yang tidak kata dalam sembahyang sekalipun sembahyang tetap sah. Nampak? Jadi tak ada masalah. Nak kata boleh, kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sambung kata Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita pergi marah orang kata Sayyidina, kita ta'assub, kita kurang ilmu. Kalau orang yang Sayyidina pula marah orang tak baca Sayyidina, orang ni juga ta'assub, orang ni tak ada ilmu juga. Jawapan daripada ulama'-ulama' besar-besar, dua-dua boleh belaka. Jadi memudahkan kita. So cari barang payah. Satu April yang lalu kerajaan telah memperkenalkan kaedah jimat dan senang kira. Kaedah ini adalah adakala menguntungkan pembeli dan adakala merugikan pembeli walaupun 1 atau 2 sen. Ia tetap hak pembeli. Adakah kaedah ini halal di sisi Islam? Baik, masalah tu adalah apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Apa yang kita nak akad jual beli itu berbalik kepada kita. Kalau mana 1 sen 2 sen tu kalau kita reda membelinya, maka hukumnya hadiah maaf pada syarak walaupun kita kerugian 1 sen 2 sen. Walaupun maknanya ditetapkan satu ketetapan ia oleh pihak pemerintah yang menyebabkan pembeli rugi 2 sen katakan. Maka jual lagu beli lagu tu dikira sah lagi pada sisi syarak. Sebab jual beli ni ada perkara masalah bertukar barangan saja. Sebab tu bila kita nak akad nak jual beli, kita kena setuju, kita jual beli. Kita tunjukkan tanda persetujuan dengan akad ijab dan qabul. Mazhab lain tak ijab qabul dah, bila unjuk suka dah tu. Allah piti suka dah tu. Kita tak mau beli, kita buat pasien lain. Tak mesti makna pemerintah tetap kena gini, kita boleh kena buat lagu tu. Kita boleh buat pasien lain. Tak ada masalah atas kita belaka. Apakah makna tawassul? Tawassul iaitu mengambil jalan. Satu jalan apabila kita melakukan sesuatu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita berdoa kepada Allah seperti kita berdoa kepada Allah. Dalam doa itu boleh kita sebut secara terus. Ya Allah ya Tuhanku, maknanya murahkan rezeki aku. Contoh. Itu tak ada tawassul. Terus minta. Tapi kita ambil jalan tengah, dia panggil tawassul. Ya Allah ya Tuhanku, berkat Nabi dan Rasul akhir zamanmu yang menjadi kekasihmu dan kekasihku yang disemadikan di bumi ini, aku minta kepadamu murahkan rezeki aku sekeluarga. Sebut dulu berkat Nabi tu. Itu panggil tawassul. Kalau direct minta, ada orang tawassul tak?
Ya Allah Tuhanku, panjangkan umurku. Tu doa terus. Doa tawassul, ya Allah ya Tuhanku, berkat hamba-hambamu yang soleh, yang tidak tidur pada waktu malam, solat kepadamu, yang berpuasa pada siang hari, yang sangat kasih kepada rahmatmu. Sebut lu hamba-hamba soleh. Maka aku pohon kepadamu, panjangkan umurku. Itu panggil tawassul. Baru-baru ini saya ada terbaca dalam artikel yang membincangkan tentang iman yang mencukur janggut, dia kata. Dalam artikel tersebut ia menulis bahawa mencukur janggut bagi imam adalah dosa dan dikira fasik. Iman ke imam. Bolehkah ustaz perjelaskan? Baik. Jumhur ulama mengatakan haram mencukur janggut. Haram. Cukur licin haram. Pendapat yang dhaif di kalangan ulama ada yang membolehkan. Tapi pendapat itu dhaif. Baik. Pendapat yang paling ramai juga di kalangan ulama mengatakan menjadi imam yang mencukur janggut itu tidak afdal menjadi imam. Kerana hadis-hadis yang sahih menyuruh menyimpan janggut. Dia lagu tu. Kemudian nak jadi fasik itu bukanlah pendapat yang muktamad di kalangan ulama-ulama. Itu hanyalah pendapat beberapa orang sahaja, bukan pendapat ulama, jumhur ulama. Pendapat jumhur yang ramai kalangan ulama-ulama muktabar haram mencukur janggut. Pendapat yang dhaif mengatakan tidak haram, makruh sahaja. Itu saja. Tapi jumhur ulama tidak mengatakan maknanya tu imam yang tak cukup, yang cukur janggut tak boleh jadi imam, tu tak ada lagi. Pada zaman sekolah dulu saya sering meminjam duit kawan-kawan. Ada yang sempat saya bayar dan ada yang tak sempat bayar. Sekarang saya sudah lupa siapa yang belum bayar. Macam mana hukumnya? Adakah dimaafkan kerana lupa? Baik. Masalahnya dia ni pinjam duit orang. Bila pinjam duit orang, harta orang. Bila harta orang kena bayar balik, beri balik, pulang balik. Dia pun lupa hak mana hak dia tak bayar lagi hutang. Baik. Jalannya dia kena bertanya kepada kawan-kawannya. Tanyalah kawan-kawannya yang dulu dia tu pinjam duit pada orang tu. Dia sok pula ni pinjam ke tak? Dia boleh tanya, tak ada masalah. Dia ragu. Biarlah tanya ramai sikit. Tak tahu dah nak tanya kawan-kawan pun tak ada dah. Nak tanya, bila lagu itulah keadaannya, putus dah perhubungan, maka dia boleh bersedekah kepada surau masjid pada perjuangan umat Islam, tabung-tabung anak yatim, kemudian diniatkan sebagai membayar hutang. Kepada si fulan dan si fulan, dan berdoa dan berniat berdoa agar Allah Ta'ala menjadikan si fulan itu menghalalkan hutang tersebut pada hari pertemuan dia di hari kiamat nanti. Itu cara dia. Tapi selagi ada boleh peluang kita nak hubung dengan dia, walaupun duduk Johor, kena berhubunglah atau surat dan sebagainya. Kena pergilah. Tapi hak putus harapan, tak ada waris, tak ada apa, tak ada cerita apa dah, barulah kita beri kepada surau dan masjid. Soalan yang terakhir pada malam ini, apakah dikatakan menyerupai wanita bagi laki-laki yang berambut panjang sedangkan dia mempunyai misai dan janggut? Yang kedua, bagaimanakah cara untuk kita mengetahui setiap nikmat Allah berikan istidrak ataupun tidak? Mohon terangkan sedikit tentang ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Yang empat, apakah hukum seseorang yang berzikir tapi dengan pergerakan yang agak pelik? Adakah itu salah satu daripada amalan tarekat? Daripada mana ni? Sweet Charity. Ni pula ni. Baik. Soalan dia, masalah orang ni, orang lelaki papi taruh rambut panjang. Dia kata adakah dikira menyerupai perempuan juga? Sedangkan ada janggut, ada misal. Kalau ada janggut, ada misal, memang tidak menyerupai perempuan. Apabila dilihat orang tengoklah lelaki, orang kepuang. Dia menyerupai perempuan ini, iaitu orang tengok, lelaki kepuang. Lelaki kepuang. Itu panggil rambut panjang menyerupai perempuan. Jadi nak sipah rambut panjang, sipahlah rambut panjang, tapi jangan sampai kepada panjang yang kalau orang tengok, lelaki kepuang. Nampak? Lelaki kepuang, lelaki kepuang. Dia pun paling, kondang. Tapi hak ni, ada misi ada janggut. Tengok ke depan senang lalu. Tapi tengok ke belakang, orang syubhah juga. Laki kepuang, tak boleh juga kalau panjang itu. Walaupun ke depan baru orang tahu laki-laki. Sebab dia orang duduk belakang. Orang duduk belakang, orang ikut dia. Tak nak potong tak boleh. Orang kata laki kepuang. Bila ada kesamaran lagu tu, haranglah panjang lagu tu. Sekalipun patong ke depan, nampak misal, nampak janggut. Dipanggil menyerupai perempuan. Takkan kita nak jalan ke depan, tengok orang.
Tak boleh. Jadi walhasilnya kalau kita nak berambut panjang lah macam Rasulullah, iaitu hujung rambutnya mencecah bau, bukan lebih daripada bau pas belakang. Rambut panjang sampai atas bau. Comel kat sebang kita bahang kopi sudu dah kisti ber ni. Dah ramai tu. Bos sebang comel rambut panjang. Pakai jubah comel. Kemudian nak tahu nikmat Tuhan beri kita ni, Tuhan benci ke Tuhan sayang? Kalau Tuhan benci, istidrak lah tu. Kalau Tuhan sayang, tak apalah. Kita tengok, dengan nikmat yang kita dapat tu, kita lupa tak? Nampak? Tak lupa, kita ingat semata-mata semua ni pemberian Allah. Ini harta milik Allah. Tuhan beri belaka bukan dengan bijak aku yang jadi laku menega. Aku naik pakat ni bukan dengan hebat aku. Allah Ta'ala beri rezeki kepada aku. Sampai masa kalau Tuhan nak tarik balik, bila-bila masa dia boleh tarik balik. InsyaAllah bukan istidrak. Kemudian ajaran Ahmadiyah di Indonesia ini insyaAllah dah panjang cerita ni. Semula. Apakah hukum seorang yang berzikir tapi Ahmadiyah ni diharamkan di Indonesia? Ahmadiyah ni telah diharamkan ajarannya di Indonesia. Apakah hukum seorang yang berzikir tapi dalam pergerakan yang agak pelik? Adakah itu salah satu daripada amalan tarekat? Tak mesti tarekat itu bergerak dengan pelik. Tarekat ni maknanya jalan. Tapi berzikir pelik ni tak mesti tarekat. Dan tarekat ada juga yang berzikir pelik. Jadi ginilah, apa-apa pun janganlah kita sampai kepada had bid'ah. Nak berzikir, nak mengaji, nak belajar, nak apa pun, nak ibadat, jangan sampai kepada had bid'ah. Sabar Nabi kata, man ahdatsa fina ma laisa minhu fi amrina ma laisa minhu. Barang siapa yang mengadakan satu pekerjaan bukan daripada jalan kami ini, fahuwa raddu, maka dia ditolak. Takut Nabi tolak lagi, pelik-pelik. Sekarang ada berzikir, katok gendang dan bangun melari-lari yang ramai. Ini semua adalah bid'ah. Walaupun atas nama tarekat, tak boleh. Sebab yang kita lihat, kita dengar, daripada kisah-kisah, daripada ajaran-ajaran tarekat yang muktabar, tak berlaku benda lagu ni. Kita boleh baca manakib-manakib, maknanya syekh tarekat, Syekh Syazili, Syekh Ahmadiyah, apa benda, Syekh Samaniyah. Mereka ini berzikir dalam keadaan seperti biasa, dalam keadaan menghadap kiblat, mengambil wuduk, pakai serba putih, kemudian diletakkan telekung di atas kepala, cara zikir mereka. Kita boleh tengok dalam manakib dia terang sesa menghadap kiblat, dalam keadaan khalwat kepada Allah, ataupun dengan ikhwang, dengan buat halaqah-halaqah, tapi bukan dengan berjoget-joget hadap siapa kepada kita. Ini maknanya pelik. Bangun berjoget hoha berjoget pula dok. Dia dulu kopang saja, ni ada gambuh pula, tambah gambuh gedang. Boleh tengok dalam internet pun boleh tengok. Sehingga dipertikaikan oleh orang. Jadi jangan lebih sangat, takut fahuwa raddu sanilah. Tapi kalau kita bergerak dengan sebab kita seronok berzikir, umpamanya kita zauq, tu bukan kita sengaja. Macam orang ngatik lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dia buat, dia jadi gerak. Siapa orang makan tak uti dia dia. Makan. Makan. Tu lain. Segala yang buat nak suruh orang tengok pelik, ni tak sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok, kita hadir pada tempat-tempat zikir tarekat di Selangor ke, Negeri Sembilan ke, ada yang buat tapi tak mau tuduhlah. Setengah tu buat. Masa keliling tak orang tengok, kejam balik, kakong nyanyi ke dia. Kita tengok maknanya ulama-ulama tarekat tidak sampai macam tu semua. Hak murid lah, guru comel. Hak murid ni lah. Tak jadi pelik-pelik murid. Lepas tu dalam bahasa tarekat niat mengaji gini saja pun, hak niat tidak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Hebatnya mengaji sini, hebat aku bawa kitab ni, hebat aku dengar, jadi ngarut lah. Jangan pelik sangat. Sebaik-baiknya kita duduk atas landasan sunnah, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi